Definite integral. Okay, definite integral ni contoh dia. Ini sebenarnya kamu dah belajar masa di sekolah. Kita tengok dulu permulaan dia. Bila kita nak integrate x dx contoh. Tapi integration kali ni kita ada nilai. Katakan saya ada nilai 0 hingga 3. Contoh. 0 hingga 3. Maka bila kita integrate, yang pertama macam biasa lah. Kita integrate macam biasa. Tetapi kita tak perlu lagi buat tambah C. Sebab nombor integration tu dah ada. Jadi kita letak aja, tukarkan dengan simbol pagar ni. Tulis nilai 03. Maksud dia nanti jawapan dia mesti nombor. Dia bukan dalam bentuk function. Okay. Kalau tak ada nilai integration, maka jawapan dia x kuasa 2 per 2 tambah C. Okay, sekarang bila ada nilai, kita akan ganti bermula daripada yang di atas. Jadi untuk jawapan akhir, gantikan dulu dengan x sama dengan 3. So kita akan gunakan 9 per 2. 9 per 2. Kemudian kita gantikan dengan kosong lah. Tolak. Ganti dengan kosong lah. So kita dapat 0 per 2. Okay. Maka terus itulah jawapan dia. Jadi itu je beza dia. Kalau kita nak integrate, definite integrate. Ataupun definite integrate ni. Maksudnya integration yang ada nilai. Maka jawapan dia adalah nombor. Okay. Maksudnya kita akan integrate macam biasa tetapi tutupkan dengan gantian nilai. Okey, kalau kita tengok soalan nombor 8 dan nombor 9, memanglah kita nak integrate tetapi soalan tak dinyatakan. Kita nak guna kaedah apa? Kita kan ada belajar ada 3 kaedah, sama ada substitution method, integration by part dan satu lagi partial fraction. Tapi kalau ikutkan soalan exam macam nombor 8 dengan nombor 9, tak dinyatakan nak guna kaedah yang mana satu. Jadi kamu kena mahir lah bagaimana kita nak tentukan. Kita tengok je soalan tu kita tahu ini mesti guna kaedah yang mana satu. Jadi untuk sekarang ni saya buat sikit ringkasan bagaimana kita nak kenal. Okey, ini contoh-contoh kalau kita nak gunakan substitution method. Method. Contoh soalan. Ini cara kita nak kenal lah. Okey, kalau katakan kita jumpa contoh. Saya ada kuasa 4 tambah 3, satu lagi x kuasa 3. Ini contohnya ni, contoh. Okey. Kalau kita tengok kat sini, cara kita nak kenal ini nak guna kaedah mana ni? Okey, kalau kita tengok di atas, ini adalah polinomial. Yang bawah pun polinomial. Biasanya kalau dua fungsi sama, kita mesti guna substitution method. Kalau dua fungsi sama. Okay. Contoh lain, katakan kita ada integration of exponent x. Kemudian saya ada 1 tambah exponent x kuasa 3. Contoh. Kalau kita ikutkan kat sini, yang ini adalah exponent. Fungsi yang kedua pun exponent. Dua fungsi sama. Maka kita boleh gunakan substitution method. Okey. Contoh lain. Katakan saya ada kita ada sin x, kemudian ada bersama dengan square root of cos. Ini sebenarnya kita dah bincang ni. Kalau kita tengok yang di atas trigonometri, yang bawah pun trigonometri, dua fungsi sama, maka kita akan gunakan substitution method. Okey. Jadi ingat substitution method ni kita mesti bermula dengan u. Tetapi untuk kat sini u kita ni dia bukan berdasarkan Lopet. Ingat Lopet ni digunakan untuk kaedah yang kedua, integration by part. Kalau u ni kita bergantung kepada kalau ada beza kuasa, ambil kuasa yang paling tinggi. Kan kita dah belajar kan? Ada 3 bentuk. Kalau berbeza kuasa, pilih kuasa yang paling tinggi. Kalau kuasa dia sama level, pilih paling panjang. Ya, betul. Satu lagi, kalau dalam soalan tu ada log, maka u tu mesti log. Okay? Jadi ingat, substitution method dia tak menggunakan Lopet. Dia bergantung pada 3 keadaan. Kalau kuasa ada beza kuasa, pilih kuasa paling tinggi. Kalau kuasa dia sama, pilih yang paling panjang. Kalau dalam soalan tu ada log
ataupun ada lon, maka you tu mesti pilih lon. Jadi untuk contoh yang pertama ni nak pilih yang mana? U ni, atas ke bawah? Pilih atas ke bawah? Senyap tadi. Masih dalam pelayaran. Apa tu? Untuk pilih U. Pilih atas. Atas, pasti pilih atas. Sekejap. Bawah. Pilih kuasa yang paling tinggi. Okay. Penat saya baru balik bilik. Okey, teruskan. Kemudian sama juga yang ni. Kalau kita tengok, ini eksponen, ini pun eksponen. Jadi nak pilih yang mana satu U ni? Ambil yang panjang. Ya, betul. Ambil yang panjang. Okey. Kemudian, kalau dekat sini sama juga. Sama keturunan trigonometri. So, you nak pilih yang mana? You nak pilih mana? Sin ke cos? Cos. Kalau case yang di sini, pilih yang di bawah. Okey? Okey. Okey. Kemudian, bagaimana kita nak kenal kaedah integration by part? Ya, contoh-contoh dia. Ni kamu kena mahir ni. Sebab dalam soalan, kenapa tak bagi tahu? Contoh, kalau katakan saya ada X dan eksponen. Kalau kita tengok, ini fungsi polinomial. Ini fungsi eksponen. Nampak? Dua fungsi berbeza. Bila dua fungsi berbeza, kita lebih mudah guna integration by part. Okay? Jadi macam tu lah cara kita nak kenal. Contoh lain. Kalau saya ada X bersama dengan ln X. Ini yang pertama polinomial. Yang kedua keturunan log. Dua fungsi berbeza. Kita gunalah integration by part. Contoh lain. Okay, contoh lain katakan kita ada X bersama dengan sin X. Yang ini pun sama juga. Yang pertama adalah polinomial. Yang kedua trigonometri. Dua fungsi berbeza. So kita gunalah integration by part. Okey, boleh faham? Boleh. So ingat bila kita tengok je soalan, kita kena tahu ini substitution method ke ataupun integration by part. Okey, secara umum dia macam inilah. Cuma ada yang kecuali. Okey, ini special case lah ni. Okey, contoh kalau kita jumpa soalan ln dan X. Okey. Yang ini kalau kita ikut peraturan, atas ni adalah log. Yang di bawah ni adalah polinomial. Dua fungsi berbeza. Sepatutnya kita nak guna kaedah apa? Kita guna kaedah apa? Substitution. Asalnya. Oh. Kalau dua fungsi berbeza. Dua fungsi berbeza guna kaedah apa? IBP ya? Ya, integration by part. Sepatutnya sebab dia dua fungsi berbeza. By part. Sepatutnya itu. Tetapi contoh yang ni kalau jumpa ln bersama dengan 1 per X. Macam contoh ni lah. Kita ada ln, kemudian ada pasangan dia 1 per X. Maka kita tak gunakan integration by part. Lebih mudah guna substitution method. Untuk kes yang ni je. Tapi kalau kita jumpa soalan ln X yang di bawah ni X kuasa 3. Maka dah tak ikut peraturan ni. Dia sepatutnya pasangan dia mesti 1 per X je. Kalau kuasa 3, maka patah balik kepada kaedah yang asal. Dikira dua fungsi berbeza. Boleh? Okey, ini untuk special case. Satu lagi. Contoh kalau kita ada X dengan eksponen X kuasa 2. Contoh. Ini kalau nak ikutkan, kita nak guna kaedah apa ni? Kalau nak ikutkan. Substitution lah kan? Tak, kalau dia ikutkan. Ini dia kira dua fungsi sama ke berbeza? Berbeza. Fungsi yang berbeza. Berbeza. Kalau dua fungsi beza nak guna kaedah apa? IBP. Ya, betul. Sepatutnya kita mesti guna integration by part. Tetapi untuk kes yang ni, kita tengok kalau saya fokuskan kepada polinomial, yang di atas ni degree 2. Yang di atas ni degree 2. Yang di bawah ni degree 1. Kalau berlaku macam tu, berbeza degree sebanyak 1, maka untuk kes yang macam ni, lebih mudah guna substitution method. Okey?
Jadi dua kes ni yang dia lain daripada lain. Dia sepatutnya dua-dua kes ni dia mesti guna integration by part. Cuma lebih mudah kalau dua kes ni lebih mudah guna kaedah substitution method. Okey. Yang duanya yang terkecuali. Yang lain-lain umum substitution mesti dua fungsi berbeza substitution. Dua fungsi sama substitution. Dua fungsi berbeza integration by part. Okey, boleh? Boleh, sir? Okey, dah sampai kat Boleh. bilik belum ni? Dah ada kat bilik belum? Dah. Dah. Okey. Kalau kamu tengok balik soalan tutorial, soalan nombor 8 ini kita bukan nak buat dulu, kita nak tentukan ini kaedah apa kita nak guna. Kalau kita tengok soalan 8E, nak guna kaedah apa? 8E. Itu dia kira dua fungsi sama ke berbeza? Ini dia kira ni atas polinomial. Ini kalau saya buang square root ni, keturunan polinomial juga. Kalau dua fungsi sama, nak guna kaedah apa? Substitution. Ya, betul. Substitution. Okey, kita tengok contoh lain. Kalau kita tengok soalan F, kita ada ln X bersama dengan X. Ni nak guna kaedah apa ni? IBP. Asalnya adalah IBP sebab dua fungsi berbeza kan? Tapi termasuk tak dia dalam... Ya, lebih mudah kita guna substitution. Tengok balik nota akhir. Kan? Sepatutnya asalnya adalah integration by part sebab dikira dua fungsi. Dua fungsi berbeza. Patutnya integration by part. Tapi dia termasuk dalam special case mesti guna substitution lagi mudah. Kalau kita tengok soalan J. Kalau tengok soalan J, kita ada X dengan square root of X minus 1. Okey, yang ni kita nak guna kaedah apa ni? Ni nak guna kaedah apa? Substitution. Ya, betul. Kalau kita tengok soalan H, kita ada X cube ln X. Ni nak guna kaedah apa ni? IBP. Ya, betul. Sebab dikira dua fungsi berbeza. Okey, kita tengok soalan 9D pula. Soalan 9D. Soalan 9D. X eksponen 2x dx. Ni nak guna kaedah apa ni? Nak guna kaedah apa? Substitution ke integration by part? IBP juga. Substitution ke? IBP. IBP. Sebab dikira dua fungsi berbeza. Kecuali kalau saya ubah soalan ni, sini ada kuasa 2. Kalau kuasa 2, dia akan bertukar kepada substitution. Okey? So bila kita jumpa soalan, kita kena tahu itu nak guna kaedah apa. Kalau kita tengok soalan 9A, X ln X. Ni nak guna kaedah apa ni? Hello? Ni nak guna IBP. Ya, sebab dikira dua fungsi berbeza. Okey? So macam itulah. So, kita tengok dulu soalan 8A. Soalan katakan saya ambil soalan 8C lah. Soalan 8C kita nak integrate 0 hingga 12 X square root of X squared plus 25. Okey, untuk yang ni. Okey, ni tadi nak guna kaedah apa ni? Ni, nak guna kaedah apa ni? IBP. Substitution. Substitution. Kenapa saya pilih substitution? Sebab sama. Ya, sebab ini dikira dua fungsi sama. Ni kalau saya abaikan square root. Kalau sama, mesti guna substitution. Maka U ni nak pilih yang mana? X squared. Ya. X squared plus 25. Jangan rujuk kepada lopet pula. Kalau substitution dia tak ada kaitan dengan lopet. Kemudian kita differentiate. Okay. So kita gantikan. So soalan ni dah jadi. Yang ini akan jadi U kuasa setengah. U kuasa setengah. Kemudian X dx. Maka U ni, 2 ni saya tak nak.
bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi 1/2 du. 1/2 du. Okay, saya tengok ada yang buat exercise tu. 2 ni bila bawa ke kiri terus kekal 2. Mana boleh macam tu? Dia kan bergerak ni. Bila bergerak, dia pada atas, turun dia ke bawah jadi 1/2. Kemudian kita integrate u tambah 1 daripada kuasa. Okey, kemudian sepatutnya kita akan masukkan nilai. Tapi masalahnya ini adalah u. Jadi jangan guna 0 hingga 12. Kita biar dulu. Kita selesaikan. Ini akan dapat 1/3. Kita ganti u tu balik. U tu adalah X kuasa 2 tambah 25. Barulah kita masukkan nilai 0 hingga 12. Sebab dah ada dalam sebutan X. Okay. So lepas tu kita gantilah. Jadi jangan buat tambah C. Kita gantilah. Untuk yang pertama ganti dengan 12. Jadi 1/3 12 kuasa 2 tambah 25. Tolak, ganti dengan 0 pula. 0 tambah 25. Okay. Yang ni kamu terus guna calculator, kamu akan dapat 8C. Okay, 8C apa jawapannya? Kita akan dapat 690.67. Lebih kurang lah. Okay. So macam tu. Jadi sebenarnya untuk definite integral ni, kaedah dia cuma yang akhir ni kita masuk nilai. Itu je beza dia. Integrate 1 to E ln X over X. Okey, yang ini nak guna kaedah apa ni? Substitution. Ya, betul. Substitution. Dia asalnya dia akan gunakan integration by part. Asalnya. Sebab dua fungsi berbeza. Okay, tetapi ini special case. Kalau ada ln bersama dengan 1/x, mesti guna substitution method. Jadi kita gunalah let u. U ni kita nak ambil yang mana? Ln X. Ya, kalau ada log, kita ambil log. So du 1/x dx. Maka soalan ni dah jadi mudah. Kita tukar kepada u. So kita akan dapat u du. Kan? Ni adalah u, 1/x dx ni adalah du. Okey, maka kita integrate u kuasa 2/2. Dan jangan lupa, jangan buat tambah C. Kemudian, jangan masuk 1i. Sebab 1i ni untuk nilai X. Jadi kalau nak masukkan 1i tu, tukar balik kepada X. Okey, yang ini masukkan 1i. Okey, cuma saya nak ingatkan. Untuk yang ni dalam exercise pun ada ramai buat silap. Ingat bila kita ada ln X, dia tak sama dengan penulisan yang macam ni. Tak sama. Tak sama jangan, sepatutnya bila dah sampai sini, bila kita ganti ln X, jangan tulis ln X kuasa 2. Saya tengok ada yang tulis ln X kuasa 2, salah lah. Kalau tulis macam ni, maksud dia yang kuasa 2 tu adalah X. Kalau yang macam ni, maksud dia semua sekali kuasa 2. Okay? So ingat, hati-hati. Saya tengok ada yang buat exercise tu, saya salahkan. Sebab penulisan dia macam ni. Salah. Patutnya dia mesti kurungan kuasa 2. Dia tak sama. Sebab yang ni, ini maksud dia, kita boleh guna properties. Boleh turunkan kuasa. Tapi kalau yang ni tak boleh. Kalau berlaku macam ni, kuasa tak boleh turun. Okay? Yang macam ni baru boleh turun kuasa. Jadi dia berbeza sebenarnya. Dia tak sama. Okay? Nampak macam sama tapi dia berbeza. Okay, kita sambung balik yang ni. Kita ganti nilai. Yang pertama ganti nilai E. So ln E kuasa 2/2. Ganti pula dengan nilai. Ganti pula dengan nilai 1. So tolak ln 1 kuasa 2/2. Okey. Ln E ni berapa? Ln E? 1. 1. Jadi 1/2. Ln 1 berapa? 0. Yeah. Maka ni ambil ni. So jawapan dia setengah. Okey. Selesai.
Okey, jadi macam itulah. Okey, kita faham Kita tengok soalan. Okey, kita ambil soalan H lah. Kalau saya ambil soalan H, integration start daripada 2 sampai 4. X kuasa 3 ln X dx. Okey, kalau yang ni nak guna kaedah apa ni? Kalau yang ni. Kita guna kaedah. IBP. Macam mana? Division. Ya, betul. IBP. Ya, betul. Integration by part. Sebab ni polinomial. Ni log. Dua fungsi berbeza. Integration by part. Okey. Jadi integration by part ni dia ada U. U tu ni berdasarkan law part. Kalau substitution dia bukan ada kaitan dengan law part. Okey, jadi kalau kita ikut law part ni, maka U kita nak ambil yang mana? Ln X. Ya, betul. Maka maki dia adalah dv kuasa 3 dx. Ni dah jadi U, maka balance dia adalah X kuasa 3 dx. Sebelah kiri differentiate. Sebelah kanan integrate. So ingat tu kaedah dia. Sebelah kanan integrate. So V sama dengan kuasa 4/4. Sepatutnya saya akan buat tambah C. Tapi tambah C tu kita buat kemudian. Jadi kalau kita nak guna formula, gunalah. Ataupun kalau tak nak guna, darab silang dia. Maka ln X darab X kuasa 4/4. Dan tolak darab silang tapi ke kiri. X kuasa 4/4 darab 1/X dx. Okey. Kemudian kita jangan masukkan nilai dulu. Kita susun balik. Ini kalau kita integrate apa? Atau saya tulis ya. Okey, teruskan lagi. Yang ini kuasa 4/4 ln X. Integrate X kuasa 3. Dapat X kuasa X kuasa 4 bagi 4. 4. So jangan lupa ada 4 ni per 16. Bila dah siap, baru kita masukkan nilai. Tadi nilai soalan tadi 2 hingga 4. So masukkan 2 hingga 4. So gantilah. Yang pertama ganti dengan 4. 4 kuasa 4. 256 tu tak? Nanti kamu cek. Ln 4. Tolak 4 kuasa 4, 256 juga. Per 16. Ini gantian yang pertama lah. Bila ganti nilai yang kedua, tolak. 2 kuasa 4 macam 16. 16 per 4. Ln 2. Tolak 16 per 16. Okey. So ingat ini saya ganti dengan nilai. Ini sebab saya ganti nilai 4. Ini sebab saya ganti dengan nilai 2. X tu ganti dulu. Okey. Kemudian untuk jawapan kamu guna kalkulator je. Kamu tekan ikut kalkulator. Kita nak jawapan akhir je. Tak payah detail sangat. Okey. Ini untuk soalan 11H. Bukan 8H. Okey. 8H. So jawapan dia adalah 70.95. Okey. Masalahnya modulus je masalahnya. Jadi kena ingat balik modulus ni maksud dia apa? Dia akan ada dua fungsi. Yang pertama positif. Yang kedua negatif. Dan dia akan ada bersama dengan sempadan. Ni apa nilai sempadan dia? Apa nilai sempadan dia? Jadi 1. Ya, sebab datang daripada sini. Kalau kita ambil ni sama dengan kosong, jawapan dia negatif 1. Okey. Maka bila kita buat garis lembut,
kita utamakan dulu dia punya sempadan dia negatif 1. Kemudian sebenarnya kita punya integration bermula daripada negatif 3 sampailah 4. Okay. Maknanya untuk negatif 3 sampai negatif 1 dia ada less than negatif 1, maka hilangkan modulus, pilih negatif 1. Satu lagi daripada negatif 1 dan ke kanan lebih besar, maka hilangkan modulus, kita akan ambil X tambah 1. Okay. Maksud dia bila kita nak kira ni, kita tak boleh integrate terus, kita kena pecah. Maksud dia kita akan ambil negatif 3 sampai negatif 1. Fungsi dia adalah negatif X tambah 1. Kena pecah macam ni. 1 tambah, sambung balik negatif 1 sampai 4. Gunakan fungsi yang kedua. Okay. Jadi untuk soalan ni, pastikan kita mesti pecah. Jangan biarkan dalam bentuk modulus. Okay. Lepas dah siap tu, baru kita integrate. Ni kalau kita integrate, negatif X kuasa 2 per 2 tolak X. Ini kalau kita integrate dapat negatif X. Masukkan nilai negatif 3 sampai negatif 1. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kita integrate pula. Ini pula nilai yang baru. Nanti 1 sampai 4. Okay. So macam tu. Maka kita akan ganti, ada 2 tempat je dah. Okay. Yang pertama, kalau ganti negatif 1, maka dapatlah negatif 1 per 2 tambah 1. Okay. Ini hasil daripada ganti negatif 1. Tolak, ganti pula negatif 3. So dapat negatif 9 per 2 tambah 3. Okay. Ini untuk yang pertama lah. Yang pertama. Untuk yang kedua pula. Untuk yang kedua saya ganti 4. Kalau kita ganti 4 jadi 16 bahagi 2 8. So 8 tambah 4. Itu yang pertama. Kemudian seterusnya ganti dengan negatif 1. Dapat 1 per 2 tolak 1. Okay. Jadi untuk jawapan akhir dia, kita hanya guna kalkulator je. Ni semua guna kalkulator je ni. Nanti 1 per 2 tambah 1 tambah 9 per 2 tolak 3 tambah 8 tambah 4 tolak setengah tambah 1. Jadi semua tu gunakan kalkulator. 1 per 2. Ya. Okay. Okay, jadi macam tu lah. Okay, yang lain tu kamu cubalah. Okay, cuma ada satu lagi tu. Okay, kita tengok 9C lah. Soalan 9C. Ini pun lain juga ni, soalan ni. 9C. Ini pun sama juga, dia tak bagi tahu. Ini I kuasa negatif 2 sampai 1. Kemudian 1 per X tolak X. Ini soalan ni lah. Ini pun soalan ni tak bagi tahu nak guna kaedah apa. Ini kalau kita ubah slide sikit. Kita macam boleh buat factorize ni. Macam tu lah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak guna kaedah apa ni? Substitution method ke ataupun integration by part? Kalau ada Integration by part. Asalnya kan. Tetapi kita nampak ada log. Ya, ada substitution lah. Jadi hati-hati ya. Kalau kaedah asalnya IBP asalnya sebab dua fungsi berbeza. Tapi yang ni lebih mudah guna substitution method. Okey, jadi kita gunakan let u, pilih yang ada log. So log lah. Differentiate, dapatlah negatif 1 per X. Maka soalan ni dah jadi sama dengan, okey, jadi sama dengan, ni 1 per U lah ni, 1 per U settle. Sekarang 1 per X dx. 1 per I dx, dia ada negatif, nanti nampak sana. So dia akan dapat negatif du.
Kan? So kita gantikan, dapatlah macam tu. Tetapi bila nak masukkan nilai, pastikan tukar semula kepada sebutan X. So 1 tolak ln X, pagarkan dia ni, berarti nanti 2 sampai 1. Okay. Yang pertama, masukkan nilai 1. Kita akan dapat negatif ln 1 tolak ln 1. Ini kalau ganti yang pertama. Saya ganti yang kedua pula. Saya ganti yang kedua. Betul. Ganti yang kedua tolak. Okey, negatif ln 1 tolak ln I negatif 2. Okey. Yang ini ln 1 tadi berapa? Ln 1. Kosong. Just. Maka dapatlah negatif ln 1. Kan? Ln 1 tadi kosong kan? Ni kosong. Ln 1 kosong juga. So yang pertama ni kosong. Settle. Okey, untuk yang ni okey, yang ini berapa nilai ni? Ni berapa nilai ni? 1. Betul. Ln I ni kalau jumpa apa jadi? Eksponen. Ni kalau jumpa hilang kan? So nombor dia adalah negatif 2, betul tak? Nilai dia. So negatif 2 je. Jadi sekarang ni kita akan dapat negatif positif. Positif ln 1 tambah 2. 3 lah. Maka jawapan dia ln 3. Dah. Sampai situ je. Okey. So macam tu lah. Tu contoh-contoh dia lah. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Okey, katakan kita ambil satu lagi. Soalan D. 9D. Kita ada 0 hingga 2 E eksponen 2X dx. Untuk soalan ni nak guna kaedah apa ni? IBP. Ya, betul. Sebab masih dikira dua fungsi berbeza polinomial eksponen. Gunakan IBP. Maka ingat, IBP ni bersama dengan log P. Nak pilih U. Sekarang U ni kita ambil yang mana? X. Okey, dan dV adalah baki dia lah. Sebelah kiri differentiate. Sebelah kanan integrate. Integrate eksponen dapat apa? Eksponen 2 kata X. Ya, betul. Kan? Bila kita nak differentiate eksponen, dia ada dua step yang kita kena buat. Yang pertama, salin soalan. Lepas tu differentiate kuasa nak letak kat mana? Bawah. Ingat, bila kita nak buat integration, nombor yang baru tu letak di bawah. Ni saya tengok dalam exercise pun warna ni. Bila kita differentiate eksponen, salin soalan. Nombor yang kita dapat tu kalau differentiate letak depan. Itu kalau kita tengah buat differentiation. Kalau tengah buat integration, nombor yang ada tu letak bawah. Jadi kena mahir yang tu. Jangan wara. Kejap letak atas, kejap letak bawah kan. Dia kena tengok betul. Ini sebab saya tengah buat integration. Yang differentiation tu sebelah kiri. Okey, maka soalan ni dah menjadi darab silang. Ataupun nak guna formula pun boleh. Darab silang X eksponen 2X over 2. 1. Kemudian darab silang ke kiri pula. Bila ke kiri mesti tolak. I2X per 2 dx. Okey, jangan masukkan nilai lagi. Ini biarkan.
Okey, integrate eksponen. Salin soalan. Per dengan berapa? 2. 2. Tapi ada 2 kat bawah ni. Dapatlah 4 tu. Asalnya per 2. Darab dengan 2, 4 dah. Okey, kemudian kita tengok soalan. Soalan digunakan nilai 0 hingga 2. 0 hingga 2. Jadi yang pertama ganti nilai atas dulu. So kita akan dapat yang pertama 2 eksponen kuasa 4 per 2. 1. Ini I kuasa 4 per 4. Kemudian kita ganti dengan nilai kosong pula. Ganti nilai kosong. Maka yang pertama ni kosong kali semua ni kosong lah. So payah gantilah. Yang ini akan jadi I kuasa kosong per 4. I kuasa kosong berapa? 1. 1. Jadi ini sebenarnya dapat 1 per 4 lah. Okey, so guna kereta je. Guna kereta I kuasa 4 tolak I kuasa 4 per 4 tambah 1 per 4. Okey, yang tu tengoklah jawapan berapa. So jawapan hari dia 9. Okey, nanti kamu dapat jawapan dia sama ada decimal number ataupun kamu boleh buat macam ni jawapan dia 1 per 4 3I kuasa 4 tambah 1. Ataupun kalau nak buat decimal number pun boleh. X over X plus 1. Ni nak guna kaedah apa ni? Atas polinomial, bawah pun polinomial. So guna kaedah apa? Hello? Nak guna kaedah apa? Kalau dua fungsi sama. Dua fungsi sama, guna kaedah apa? Substitution. Ya, substitution. Okay. Jadi kita gunakan U nak ambil yang mana? Yang bawah sebab dia panjang. Ya, betul. Lepas tu differentiate. Okay. Maka soalan ni dah jadi. Ini akan jadi bawah ni 1 per U lah. Settle dah 1 per U. Dx adalah du. Okay, settle. Tetapi kita jangan lupa ada yang tertinggal lah ni. Tertinggal. Okey, bagaimana kita nak tukar X ni? Asalnya X lah ni. Asalnya X. So kalau kita biar macam ni tak boleh integrate. Dia tak boleh integrate kalau bercampur. So X ni kena tukar. Bagaimana cara nak tukar? Kita boleh ambil daripada mana? X sama Daripada dengan U. Ya, betul. Pada U sama dengan X sama 1. Ya, betul. So X sama dengan U tambah ke tolak? Tolak 1. Maka X ni padam, tukar dengan yang baru. U tolak 1. Bila macam ni baru kita boleh buat integration. So ini kita pecahkan lagi. Kalau macam ni lagi mudah lah. So selesaikan lagi. Integration of 1 minus 1 over U du. Ini kita belum integrate ke ni? Okay. Integrate 1 dapat apa? X. Selamba je. U. Hati-hati kita tengah buat yang mana kan. Okey, kemudian jangan masukkan nilai. Ganti balik. U ni apa tadi? U X tambah 1. So ganti. X tambah 1 tolak ln X tambah 1. Barulah kita masukkan nilai 01. Daripada sini jangan tulis 01. Jangan tulis sebab nilai ni adalah nilai U. Okey, kita ganti 1 dulu. Kalau saya ganti 1, yang pertama 2 tolak ln 2. Settle. Ganti kosong pula. Kalau ganti kosong, 0 tambah 1, 1 lah. Tolak ln 1. Ln 1 tadi berapa? Kosong. Ya, kosong. Jadi 2 tolak 1, 2 tolak 1, 1 tolak ln 2. Okay, jadi jawapan dia boleh macam ni ataupun kamu gunalah kalkulator 1 tolak ln 2.
Lebih kuranglah 0.3069. Lebih kurang. Kita nak kenal kalau dua fungsi sama, substitution. Kalau dua fungsi berbeza, integration by part. Kecuali yang ni. Okay, so kena ingat lah.